Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Luas terbentang pentas samudra, terang di sinar berbola mentari. Salam diberi pembuka bicara, izinkan Dinda perkenalkan diri. Nama diberi Akilah Hani binti Aziz dan saya merupakan anak didikan SMK Agama Saratok yang terletak di daerah Saratok. Kod sekolah saya ialah YRA 2201. Pada masa lapang, saya gemar menghabiskan masa dengan membaca buku-buku seperti novel, komik, dan cerpen. Antara buku yang telah saya baca ialah Tidak Semudah Itu, Bepati Menari di Padang Embun, Masitah, dan Memugar Ketirisan. Namun, dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi kepada anda semua tentang sebuah buku yang telah berjaya menambat hati saya yang berjudul Naratif Obon Soto. Buku ini merupakan hasil nukilan Anwar Ridwan dan telah diterbitkan oleh Arsalia Sendirian Berhad pada tahun 2001. Buku ini berketebalan sebanyak 168 halaman dan mengandungi sebanyak 10 bab. Tidak hanya itu, buku ini juga telah mendapat 3 anugerah, iaitu Hadiah Sastra Perdana pada tahun 2001, Sea Right Award pada tahun 2002, dan Hadiah Sastra Mestera pada tahun 2002. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pemuda yang hidupnya berubah serta-merta setelah tersadai di tengah lautan selama 60 hari. Novel hasil pena Anwar Ridwan ini syarat dengan nilai-nilai murni serta amat menarik, terutamanya bagi golongan muda. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, ayo bersama saya mendekati dan mendalami buku ini dengan lebih baik. Novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda asal Banaba yang telah terlentang di tengah-tengah lautan kerana badai barat yang melanda sekitar 3 hari berturut-turut. Selepas 60 hari tersadai di tengah-tengah samudera, dia akhirnya terdampar di pesisir pantai Gora-Gora dan diselamatkan oleh penduduk tempatan. Berikan keajaiban, setelah kejadian itu, dia diangkat menjadi anak angkat kepada Presiden Obon Soto. Hidupnya kini berubah dengan sekelip mata sahaja. Kini dia dibelai dan dimanjakan oleh bapanya serta dilimpahi kekayaan yang melimpah ruah. Dia diberikan kamar yang besar, pakaian yang bersih, dan makanan yang lezat. Selepas dia sembuh, pihak istana menugaskan dia untuk bekerja di bilik stor alatan sukan. Kerana sifat disiplin dan amanahnya, dia telah dipindahkan untuk bertugas di bahagian stor makanan istana. Sehubungan dengan itu juga, dia sering dipuji oleh rakan-rakan sekerjanya kerana sifatnya itu. Walaupun demikian, dia tetap berpura-pura bersifat pendiam dan merendah diri. Pada satu hari, bapanya telah mengajak pemuda tersebut untuk mengikuti pertandingan memburu permainan. Teruja akan ajakan tersebut, dia pun berlatih dengan bersungguh-sungguh setiap hari. Tanpa disedari, ada sepasang mata yang memerhati gerak-gerinya. Akhirnya, hari pertandingan pun tiba. Seluruh kerabat keluarga presiden, termasuk anak angkatnya, berada di barisan paling hadapan, manakala rakyat jelata dan penyorak berada di barisan paling belakang sekali. Apabila matahari tegak berada di atas kepala, pertandingan pun dimulakan. Pemuda tersebut segala melepaskan tupai kerawak miliknya, lantas mengejar hewan tersebut hingga masuk jauh ke dalam belukar. Semasa memburu, dia terdengar sayu suara bapanya. Tiba-tiba, bapanya keluar daripada semak samun sambil mengacukan pistol ke arahnya. Sedas tembakan diberi ke lengan kanannya dan sedas lagi ke betis kirinya.
Pemuda tersebut lantas berlari dan bersembunyi di pinggir Gunung Futuata sehingga matahari tergelincir. Tanpa disangka-sangka, Presiden melompat keluar daripada semak samun lantas menembak satu ludas tembakan ke arah tapak tangannya. Tentera elit juga menjelma lantas menyeksa pemuda itu diselangi ugutan daripada presiden itu. Sedang dia mengenang nasib dirinya, dia kemudiannya teringat akan sebuah tempat yang sering meniti di bibir orang-orang tua sekitarnya. Akhirnya, pemuda itu pun membawa diri merentas hutan yang kelam untuk ke tempat resi bertapa. Usai sampai destinasi, alangkah terkejutnya dia apabila melihat keluang bersaiz luar biasa tergantung pada dahan pokok. Dek kerana kelelahan dan terkejut, dia akhirnya pingsan di situ. Justru itu, resi-resi tersebut membantu merawat dirinya. Pemuda tersebut meraung-raung apabila kakinya dirawat dahulu berbanding tangan dan lidahnya yang cedera lebih parah. Akhirnya, setelah sembuh, dia pun mulai menggerakkan jari-jari kakinya untuk menulis aksara. Kini, barulah dia mengerti perbuatan resi itu sebelumnya. Daripada novel ini, banyak pengajaran yang boleh kita perolehi. Antaranya, seorang pemimpin mestilah sentiasa bertanggung jawab agar dihormati oleh masyarakat. Tidak hanya itu, kita mestilah tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan kerana kita mungkin akan terlepas peluang yang berharga. Akhir sekali, sifat disiplin mestilah dipupuk dalam kehidupan seharian agar dapat membentuk peribadi insaniah yang cemerlang. Daripada novel ini juga boleh kita lihat bahawa walaupun seseorang itu merupakan seorang pemimpin, tetapi jika akhlaknya tandus, maka naungannya akan sengsara. Di samping itu, nilai-nilai murni seperti berani, rendah diri, amanah, dan disiplin dapat kita peroleh hasil daripada nukilan beliau. Pada pendapat saya, buku ini sangat mengagumkan kerana gaya penulisan serta jalan cerita ini amat menarik dan mudah difahami oleh golongan muda. Lantas memudahkan saya untuk membaca kesudahan hasil karya ini. Kesimpulannya, novel yang berjudul Naratif Orang Coto ini patut menjadi pilihan ramai, terutamanya golongan muda kerana mutu dan mesej-mesej yang disampaikan dalam buku ini amat berguna dalam kehidupan seharian kita. Mekarik tumbuh buah bidara, dipetik pula Tuan Puteri. Tamatlah sudah santun bicara. Izinkan Dinda mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.